Okay, and 7.3 the Cartesian coordinate system. So in 7.1 kita akan belajar about the distance between 2 points in a Cartesian plane. Okay, and then 7.2 midpoint, kita akan belajar the midpoint lah of between 2 points in Cartesian coordinate system. And in 7.3 we will learn about problem solving, okay, in this chapter. Okay, so we move to the first subtopic, which is distance in Cartesian coordinate system. But before that, in Cartesian coordinate system, we need to identify the position of a point. Okay, so before this, have you ever wonder macam mana kita nak tentukan satu tempat tu berdasarkan coordinates. Okay, sebab kalaulah kita nak cakap, okay, muka dekat mana? Okay, dekat adakah menggunakan perkataan saja ataupun ada certain number yang kita boleh pakai untuk tentukan kedudukan suatu tempat tu. Okay, kalau dalam maps ataupun GPS, okay, bila kita nak pergi satu tempat tu, dia akan pinpoint satu tempat tu. Macam mana dia nak pin satu tempat tu? Okay, so kita akan gunakan koordinat lah. Okay, koordinat untuk tentukan dekat mana tempat tu. Okay, so kalau kamu tengok map dekat slide ni, okay, ni adalah negeri Johor lah. Okay, so macam mana kita nak tentukan? Okay, let's say for example, saya nak tahu dekat mana Batu Pahat tu. Okay, kalau kamu tengok kat map, mungkin kamu boleh cakap lah, okay, tunjuk kat situ saja. Tapi kalau dalam map tu tak ada, kita nak tentukan dia punya tempat tu, okay, kita akan gunakan coordinates. Okay, so macam mana nak tentukan position of a point? First kali kita akan join the vertical and horizontal distance. Okay, from the axis. Okay, kalau kamu tengok kat sini, okay, ni ada axis dia. Okay, ni x-axis, this one is y-axis. Okay, so kita akan join the vertical and horizontal distance dari axis ni. Okay, so coordinate ni adalah a pair of number that is used to determine the position of a point on Cartesian plane. Okay, okay, so first kita nak tengok kat mana Batu Pahat ni. Okay, so Batu Pahat dari x-axis, okay, this one is the vertical distance, okay, vertical line, okay, and make a horizontal line. Okay, so ni adalah point dia kan, yang bertemu ni adalah point dia. Jadi kita akan baca, okay, berapa nilai dekat sini. Okay, so sini satu, ada beberapa kotak kat sini, ada 4 kotak. So dia adalah 1.8. Okay, so dekat sini dari bawah ada 2 kotak. So coordinates untuk Batu Pahat adalah 1.8, 1.4. So kita akan baca dari x-axis, okay, bahagian x ni 1.4. Lepas tu sini sini 1.8, this one is 1.4. Okay, so dia adalah pair of number. Okay, pair of number untuk tentukan coordinates dia. Okay, so kita akan start dari x, sini adalah x, sini adalah y. Okay, okay, let's say for second example, keluang. Okay, kita nak tengok keluang dekat mana. Okay, so first kali kita buat satu vertical line, okay, and then satu lagi horizontal line. Okay, so kat sini kita akan baca lah dia. Okay, sini adalah 3.4, sini adalah 2.2. Okay, point inilah yang menentukan kita punya kedudukan lah, position of point, yang dipanggil sebagai coordinate. Okay, so maksud 3.4 ni adalah jarak dari
jarak dari y-axis. Okay, horizontal distance. This one is horizontal distance. This one is vertical distance. Okay, so dia adalah lebih mudah lah untuk kita tentukan kedudukan. So dalam GPS ataupun map memang ada koordinat lah. Memang dia pakai koordinat. So kalau macam kapal terbang ataupun kapal laut, dia akan gunakan koordinat lah. Okay, untuk tentukan arah mana dia nak pergi. Okay, untuk sampai ke suatu tempat tu. Okay. Alright. So kita masuk pada distance in Cartesian coordinate system. Okay. Tak apa. Okay. So macam mana kita nak tentukan distance? Okay. So first kali kita kena tahulah okay, koordinat untuk setiap tempat ni. Okay. Ni example dalam Cartesian plane. Okay. Kita ada school, house, futsal court, mosque and shop. Okay. So macam mana kita nak tentukan jarak antara school dengan house? Okay. So first kali kita kena tahu horizontal and vertical distance. Okay. So horizontal, kalau kita nak terus kira kat sini kan. Okay, ni garisan mencondong lah kalau ada garisan mencondong. Okay, macam mana kita nak tahu dia punya kotak ni berapa? Okay, jadi first kali kita kena tahu dulu horizontal distance dia dengan vertical distance. Okay, so horizontal and vertical. Okay, so horizontal dia kita tengoklah. Kalau satu kotak ni adalah 1 km, so ini ada 4 kotak, which means horizontal distance dia adalah 4 km. Okay, and vertical distance ada 3 kotak, which means 3 km lah. Okay, so 3 km. So macam mana kita nak tahu jarak dia? Okay, siapa ada idea? Ada orang ke tak ni? Apa cikgu? Ya cikgu. So kita nak cari jarak antara school dengan house. Okay, shortest distance. So kita boleh kira dia punya vertical distance dengan horizontal distance. Okay, macam mana kita nak cari jarak dia ni? This one. So kita nak pakai apa? Boleh bahagi 2. Maksud bahagi 2? Rumus segitiga. Luas segitiga ke? Yes. Okay. Guna Pythagoras theorem. Okay. Sebab kalau kita tengok kat sini, this one bila kita buat, kita gariskan dia akan jadi satu right angle triangle. Okay. So bila kita ada jarak ini dan jarak di bawah ni, maka kita boleh cari hypotenuse dia. Okay, so we will use Pythagoras theorem. So, opposite and adjacent. So, kita akan tambah okay, untuk cari dia punya hypotenuse. Okay, so square root of 4 squared plus 3 squared. So, kita dapat 5 km. Okay, so jarak antara school dengan house adalah 4 km. Okay. Okay cikgu. Okay, next. Kita pergi kepada futsal court. Okay. House to futsal court. Okay. So, kita nak tengok jarak antara house dengan futsal court. So, what is the horizontal distance here? We have 4 box. Okay. So, 4 petak. Berapa jarak dia?
km. Okay, 4 km. And horizontal distance, sorry, vertical distance, also 4 km. Okay, so what is the distance between house and futsal court? 8 km. 8 km. Betul ke 8? Okay, so square root of 4 squared plus 4 squared. Cuba kira. Dapat? Ada jawapan? 6. 6 point berapa? Okay, so jawapannya supposedly is 5.66 km. Okay, kalau ada point, tulislah point dia. Okay, up to 2 decimal places. Okay, alright. Then, mosque to shop. Okay, mosque to shop. Okay, so tengok horizontal distance dia adalah 2 km. And the vertical distance is 6 km. Okay, so 2 and 6. Okay, so kita kira using Pythagoras theorem. Okay, kita akan dapat 6.32 km. Okay, so school to mosque. Okay, school to mosque. Okay, saya dah letak dekat sini 8 km, 8 km. Okay, cuba kamu kira the shortest distance. Okay, 10. Betul, 10.82. Okay, jawapan supposedly is 11.31. Okay, bila kamu tekan calculator tu, kamu tekan square root kan? Dia tekan square root, kamu buat kurungan dulu. Okay, buat kurungan 8 square tambah 8 kuasa 2 tutup kurungan. Okay, baru kamu akan dapat jawapan yang tepat lah. Okay, so the last one, school to shop. Okay, school to shop. So horizontal distance 10, vertical distance 2. Okay, so what is the answer? Okay.
Okay, 10.20. Okay, 19 dekat lah. Tapi kalau kamu bunda yang betul, dia adalah 10.20. Okay, so can you understand okay, how to find the distance? Faham. Okay, itu adalah cara pertama untuk kita cari distance. Okay, gunakan horizontal and vertical distance dan kita gunakan Pythagoras theorem. Okay, so kalau distance uh, in Cartesian plane. Okay, so kat sini kita ada dua point. Okay, 2 point. Okay, macam mana kita nak cari jarak dia? Okay, so kita tengoklah kat sini. Okay, ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so 6 kotak bermaksud jarak dia adalah 6 units. So in Cartesian plane, kita punya unit adalah unit lah. Okay, so kalau ada 6, which means dia adalah 6 units. Okay, then B. Okay, what is the distance between P and Q? Tak tahu macam mana nak kira dia. Kira satu-satu lah. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 kotak. Okay, tapi kita tengok dekat sini. Okay, kena tengok kat sini. Sekejap. Okay, skala dia. Okay, satu kotak ni berapa? Kita tengok sini negatif 15, negatif 10, negatif 5, 0, 5, 10, 15. So, skala dia berapa? Okay, skala dia adalah 5. Jadi, kalaulah kita ada 6 kotak, bermaksud berapa jarak dia? Okay, 30. Betul. So, dia ada 6 kotak. Kita darablah dengan 5 unit sebab satu kotak adalah 5 unit. Jadi, jawapan dia jarak untuk PQ adalah 30 units. Okay, next, C. Okay, so cuba kamu cari jarak dia. Okay, 4. Okay, betul, 40. So, kita ada 4 kotak. Darablah dengan 10 unit sebab dia punya jarak dia adalah 10 unit. Okay, next, the last one. Okay, betul. So, kita ada 4 kotak and satu kotak mewakili 2 unit. Tengok sini lah, 2 unit. Jadi, jawapan dia adalah 8 unit. Okay, so in Cartesian plane, it is important untuk kita tahu, okay, kita tengok betul-betul dia punya scale dia. Okay, satu kotak ni berapa unit. Okay, baru kita boleh tahulah berapa jarak dia. Okay, so itu kalau kita kira guna kotak lah. Kita kira guna dia punya scale. Okay, so kalau macam ni dia senang sebab dia dia vertikal. Maksudnya 2 point ni dekat garisan yang sama. Kalaulah dia punya point dia tidak sama, okay, kita akan gunakan formula
of distance between these 2 points. Okay, sekejap ah. Wait. Okay, so kalau lah 2 point ini, okay, contoh, dia berada pada dua tempat yang bukan horizontal dan bukan vertical lah, dia slanted lah macam ni kan, slanted. Okay, so macam mana kita nak cari dia punya distance? Okay, tadi kita akan gunakan juga konsep Pythagoras theorem. Okay, so first kali kita akan cari the horizontal distance, okay, and also the vertical distance. Okay, so dekat sini, okay, yang pertama, okay, kalau kita ada 2 point, okay, point ini diberi dalam bentuk coordinates. Okay, point A adalah -1, -3. Point B is 5, 2. Okay, so first kali is kita cari dia punya horizontal distance. Okay, macam mana nak cari horizontal distance? Okay, kalau diberi kotak, kita boleh kira kotak lah. Okay, tapi kalau tak diberi kotak, okay, ada satu cara lagi iaitu kita tolakkan nilai X. Okay, nilai X, which is 5, sini 5, nilai X dia 5, nilai X untuk sini adalah -1. So tolaklah 5 tolak -1, iaitu dapat 6. Okay, 5 tolak -1 dapat 6. So sama jugalah kalau kita kira kotak dapat 6 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so kalau tak diberi kotak, kamu boleh kira macam ni lah, 5 tolak -1. Dapat juga dia punya jarak horizontal. Okay, then kita cari pula dia punya vertical distance. Okay, so vertical distance, cari kat sini. 5, tengok nilai Y pula lah. Sini 2, sini -3. Jadi, kita boleh tolakkan nilai 2 tolak -3, kita akan dapat vertical distance dia adalah 5 lah. Okay, 5. So sini 5 So kalau kira kotak pun dapat 5 jugalah. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So macam mana kita nak cari jarak? Kita boleh gunakan dia punya apa nama? Pythagoras theorem lah. Okay. So 5 squared. Ni 5 squared. Tolak tambah dengan 6 squared. Okay. Sini 6 squared. Sini 5. Sini 6. So 5 squared plus 6 squared. So dapatlah 7.81. Okay. Ini kalau kita nak cari jarak antara 2 point kalau diberi dalam bentuk coordinates. Okay. So there is one formula where untuk cari vertical distance, untuk vertical distance kita akan tolaklah X untuk B tolak dengan X untuk A. Lepas tu kita akan square kan. So tambah dengan untuk vertical distance pula, which is Y untuk B tolak dengan Y untuk A. Lepas tu kuasakan 2. Okay. Lepas tu kita square rootkan semua sekali. So ni adalah formula distance between 2 points if given coordinates. Okay. So ni adalah general formula dia. Okay. So square root of the X for the second point minus X for the first point squared plus Y for the second point minus Y for first point squared. Okay. And then kita tengok contoh dulu. Okay. Tengok contoh dulu. Okay. So calculate the distance between point A and B. Okay. Tadi kita ada 2 method. Okay. Method yang pertama adalah kita gunakan distance based on the diagram, draw a right angle triangle. Okay, triangle AB
dan kita tambah lagi satu point iaitu C. Okey, kita lukis satu triangle. Okey, supaya kita senang nak tengok. Okey. Then baru kita cari vertical distance dia. Tengoklah kat sini adalah 6 unit. Horizontal distance adalah 4 unit. Okey. So 6, 4. Then kita kiralah ikut Pythagoras theorem. Okey. So AB squared equal to AC squared plus BC squared. Okey. Lepas tu kita square rootkan untuk cari nilai dapat 7.21. Ni cara pertama yang kita pakai tadi. Okey. Cara yang kedua adalah by using the formula. Okay, formula of distance. S2 minus S1 squared plus Y2 minus Y1 squared. Okay, so kat mana nak cari, kat mana kita nak pakai yang mana satu S2, mana satu S1, mana satu Y2, mana satu Y1. Okay, kita terpulang pada kamulah. Kalau kamu nak A untuk X1, B untuk X2, tak ada masalah juga. Okay. Katalah saya pakai, yang ni adalah first point, this one is second point. Okay. So nilai X untuk B adalah 5. Okay. Nilai X untuk A adalah 1. So kita tolaklah. 5 tolak 1. Okay. Square. Lepas tu tengok pula nilai Y. Nilai Y untuk B adalah 1. Nilai Y untuk A adalah 7. Okay, so 1 minus 7 squared. Okay, ni masukkan terus dalam formula. Okay. Then, 5 tolak 1 dapat 4 kuasa 2. 1 tolak 7 dapat negatif 6 kuasa 2. Okay. So, dapat juga square root 52. Dapat juga 7.21. So there are two method untuk kita kira distance between 2 point. Yang pertama kita pakai triangle lah. Triangle untuk cari dia punya hypotenuse. Okay, hypotenuse. Ataupun cara kedua adalah pakai formula. Kalau pakai formula, kita terus masukkan nilai je koordinat dalam formula. Okay, boleh faham ke? Sikit. Boleh. Okay. Next example. Okay, cuba. Find the distance between P and Q. Okay, untuk gambar yang pertama. Okay, cuba cari dulu. Ada jawapan? Berapa? 6.7. Ada jawapan lain? Edina dapat berapa?
7. Kamu square root tak? Ada je ke? Tambah ke tolak? Share lah. Okay, sepatutnya kamu akan dapat 5.83. Okay, any problem ke nak tekan calculator? Kira banyak titik. Ambil 2 titik perpuluhan. Ah, 5.82. Dia dapat 5.83 sepatutnya. Atau kamu pakai kalkulator apa ni? Pakai handphone ke? Casio. Saya tak Model. faham sangat tentang kita ni. Okay, so first kali kamu tahu simbol. Sekejap saya ada tak kalkulator punya ni.